Alam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Dan sudah pastilah seperti yang dijangkakan, tumpuan kita juga sebenarnya ialah kepada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNGA 78, maafkan saya, UNGA 78, dan sudah pastilah banyak isu yang ingin kita kongsikan. Sementara itu kami juga akan berusaha untuk menyiarkan secara langsung sebenarnya ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di UNGA 78 ini, dan insyaAllah kalau semuanya berjalan lancar mungkin kita akan dapat mengikuti siaran secara langsung yang akan kami bawakan kepada anda dari Dewan Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York itu. Jadi itulah yang kita susun atur sebenarnya untuk hari ini di Ruang Bicara. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah Suara Malaysia di UNGA ke-78, dan kita ada dua tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi saya perkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya di studio Ruang Bicara ini. Yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Rohanas Harun, yang merupakan Profesor di Jabatan Pengajian Antarabangsa, Keselamatan dan Undang-Undang di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ataupun UPNM. Jadi Prof, apa khabar? Baik. Terima kasih kerana sudi datang. Terima kasih kerana mengundang. Dan kita ingin mengucapkan selamat datang semula sebenarnya buat kesekian kalinya lah kepada Tuan Azmi Hassan, yang merupakan fellow kanan di Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara ataupun NASR. Jadi Tuan Azmi, ini merupakan satu topik yang cukup menarik sebenarnya, dan kita juga sebenarnya menunggu-nunggu ucapan pertama daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti di UNGA 78 ini. Jadi kita boleh mengharapkan sesuatu. Tapi agaknya Tuan Azmi, apa jangkaan Tuan Azmi antara perkara-perkara penting yang mungkin akan dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapannya nanti? Ini kita jangka-jangkakanlah. Tapi sebelum tu Prof Rohanas, saya tahu kenapa Tok Syarkawi dia tersasul tadi. Daripada 75 pergi 78. Saya tahu kenapa. Mungkin Tok Syarkawi umur dia 75, saya tak tahu lah. Tapi nampak muda. Okay. Tapi yang dijangkakan adalah dalam ucapan ni, walaupun 4 pemimpin besar tak ada dalam tu, iaitu 4 daripada Majlis Keselamatan tak ada, cuma ada Presiden Biden saja. Tapi hakikatnya suara-suara kecil ni yang penting ni. Dan paling penting, memang tidak pernah kita sunyi kalau pemimpin Malaysia yang berucap di UNGA, isu Palestin yang jarang dibawa, akan dibawa. Isu Rohingya akan dibawa juga. Dan jangan lupa pada ketika ni tentang perang Ukraine. Tapi sebenarnya Prof Rohanas ucapan sebenarnya pemimpin tu tak menarik minat sangat. Tak seberapa sangat. Kalau kita nak lihat perjumpaan sisi-sisinya. Itu yang menarik. Kenapa saya kata menarik, Prof? Adalah kerana Datuk Seri Anwar ada bertemu dengan Presiden Raisi Iran. Kita tahu dengan Erdogan. Tapi itu yang menariknya. Yang Presiden Iran tu yang menarik perhatian saya. Kerana kalau kita ingat, kalau kita lihat ucapan Presiden Iran sebelum ni, memang dia mengata 100% kat Amerika Syarikat dalam hal perang Ukraine. Jadi ini yang menunjukkan bahawa kita negara kecil, tapi kita tak perlu ikut telunjuk kuasa besar. Kita berurusan dengan siapa yang kita rasa selesa dan memberi manfaat kepada kita. Sesuatu yang menarik juga, selain daripada pertemuan Yang Berhormat Perdana Menteri dengan pemimpin-pemimpin besar seperti apa yang disebut oleh Tuan Azmi tadi, saya juga tertarik hati kerana kalau kita lihat jadual yang terpaksa dilalui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agak ketat di hari ini saja. Kalau kita lihat apa yang berlaku, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah pun mengadakan perbincangan meja bulat bersama dengan syarikat-syarikat Fortune 500. Dan kemudiannya ini anjuran MITI sebenarnya, dan dia juga bersama dengan Invest Malaysia New York yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia. Dan tadi pun statement yang dikeluarkan oleh PM juga agak menarik, kerana dia yakin dan percaya bahawa mungkin dengan kehadirannya, dengan pertemuannya, mungkin akan berjaya menarik banyak lagi pelabur-pelabur dari US untuk melabur di negara kita ini.
Dan kemudiannya dia juga turut terlibat dalam perbincangan dengan ahli-ahli Council on Foreign Relations. Ini pun sesuatu yang cukup menarik. Tapi mungkin Prof ada pandangan yang tersendiri berkaitan dengan kehadiran Datuk Seri Anwar di UNGA 78. Terima kasih. Ini adalah kehadiran beliau yang sulung di UNGA dan saya rasa di Malaysia ini kita amat menanti-nantikan apakah yang boleh dibawa oleh Datuk Seri Anwar ke persidangan itu dan apakah dia akan memberi manfaat yang besar kepada Malaysia. Kalau kita tengok dari segi diplomasi antarabangsa, persidangan UNGA ini adalah satu perkara yang lazim tahunan dan di dalam kalender PBB itu memang ada dan menjadi tradisi juga di Malaysia ini. Perdana Menteri akan mewakili negara dan memberi ucapan. Kalau kita tengok semasa dulu Malaysia pernah dianggap sebagai negara dunia ketiga yang champion, jaguh negara dunia ketiga. Tetapi selepas kita lihat selepas beberapa lama itu nama ataupun image Malaysia ini agak tenggelam sikitlah, turun. Jadi kita harapkan dengan karisma dan juga apa yang orang kenal mengenai Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri Malaysia ini, sebab dia terkenal di peringkat antarabangsa sebelum dia jadi PM pun. Jadi ini adalah satu perkara yang kita harap dia boleh membawa balik image dan nama Malaysia itu di peringkat antarabangsa seperti satu masa dahulu. Yang kedua, biasalah dalam UNGA ataupun persidangan di UN ini, kita boleh mengambil kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang mewakili sektor yang negara minat mahukan. Jadi dalam ini kita tengok misalnya menteri yang mengikutinya, menteri MITI ekonomi. Jadi wajarlah Perdana Menteri bertemu dengan orang-orang di Amerika yang boleh membantu meningkatkan pelaburan dan dagang. Kita tengok pun sekarang ini Amerika Syarikat merupakan pelabur, investor yang paling tinggi di Malaysia. Betul. Yang kedua, beliau juga bertemu dengan anggota Council of Foreign Relations. Ini satu institusi yang penting dalam hubungan luar di Amerika Syarikat. Jadi itu juga satu peluang bagi Datuk Seri Anwar untuk menyatakan kepada dunia apa dia hubungan Malaysia, dasar luar. Jadi ini memberikan kepada beliau dan juga kepada Malaysia satu peluang yang baiklah saya rasa untuk kita kembali aktif dalam hubungan antarabangsa. Okey, sesuatu yang menarik juga Tuan Azmi. Tema kali ini ialah membina semula kepercayaan dan menghidupkan semula perpaduan global, mempercepatkan tindakan Agenda 2030 dan matlamat pembangunan mampan ataupun SDG ke arah keamanan, kemakmuran, kemajuan dan kemampanan untuk semua. Jadi apakah Tuan Azmi merasakan bahawa tema ini dapat dihayati dan yang paling penting dapat dipenuhi oleh mereka yang berhimpun dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNGA ke-78 ini? Bila Tok Syarkawi sebut tema, saya dah hilang. Panjang sangat, macam-macam. Panjang betul. Tapi yang menarik tentang SDG tu, pembangunan mampan itu, jangan lupa Perdana Menteri juga secara sisinya berjumpa dengan John Kerry, iaitu dikatakan duta khas tentang perubahan iklim bagi Amerika Syarikat. Dan ini dikatakan bahawa komitmen Malaysia lah, sama ada nak dikatakan pengeluaran karbon
kosong sifar ke, itu adalah komitmen. Walaupun kita negara kecil, kita menunjukkan komitmen kita. Dan jangan lupa juga Tok Syakawi, Perdana Menteri ada berjumpa dengan Perdana Menteri Thailand yang baru. Tak semestinya kita jumpa orang Amerika saja. Kita jumpa pemimpin lain yang memang berada di situ, kita ambil peluang. Kerana ini pertemuan kali pertama dengan Perdana Menteri Srettha Thavisin ni. Setelah beliau dilantik, jadi ini penting kerana Thailand adalah jiran kita, dan Perdana Menterinya yang baru. Jadi itu dikatakan pentingnya kita berjumpa dengan pemimpin. Jadi berbalik pada tema itu adalah untuk mengembalikan kepercayaan. Saya tertarik dengan ucapan Presiden Iran Raisi. Dia kata beliau menyalahkan Amerika Syarikat 100% dalam keadaan perang Ukraine. Dan bila Prof Ranas tentang Council Think Tank Foreign Relation tu, semalam 2 hari lepas dalam interview dalam CNN, satu wakil rakyat senator Demokrat, ranking Demokrat, dia bercakap tentang perang Ukraine, tiba-tiba keluar nama Malaysia. Saya tak sempat kenapa, tapi apa yang saya dapat tangkap sekejap tu adalah dia berharap Malaysia dan disebut Indonesia juga dapat bersama-sama dengan Amerika Syarikat. Dia bercakap tentang perang Ukraine tu pada ketika tu. Tapi dia punya anchor dia tak tanya lebih lanjut. Saya pun kenapa disebut Malaysia dan Indonesia tentang perang Ukraine ini. Jadi itu yang menariknya. Dan saya pasti Perdana Menteri akan menyebut tentang perang Ukraine. Taklah dikatakan se-ekstrim Presiden Iran yang menyalahkan Amerika Syarikat, tapi kita cuba membawakan persepsinya. Dan jangan lupa Prof Ranas, 6 bulan lepas Pew Research Center mengatakan dia buat tinjauan, dan Malaysia yang paling hebat sekali, rakyat Malaysia, responden Malaysia paling hebat. Kerana hampir 60% responden Malaysia itu memandang positif kepada Presiden Putin. Singapura 35% saja. Betul. Hebat tu. Bukan hebat tapi agak menarik. Jadi ini menarik apa yang akan diucapkan oleh Perdana Menteri bila bercakap tentang perang Ukraine. Jadi itu mungkin sebab kenapa Amerika Syarikat mahu bukan kata mempengaruhi, tapi minat supaya Malaysia dan Indonesia ini boleh mengubah sedikit posisinya. Saya baru balik dari Rusia 3 minggu lepas. Saya di Moskow. Dan kalau kita tengok di sana, ini perang, tetapi selain daripada perang senjata, ada perang propaganda. Apa yang kita dengar dan lihat, kebanyakannya kita ambil dari Barat. Dan mereka ini cukup anti Rusia. Jadi pasti ada satu punca ataupun sumber informasi yang lain yang saya rasa dunia harus juga tengok. Dan bagi saya, posisi yang diambil oleh Malaysia itu ialah kita negara kecil, dan kita tidak perlu mengambil menyebelahi mana-mana pihak. Kita tengok kepada keadaan, dan kita buat satu penyesuaian lah kepada posisi kita. Jadi sesuatu yang menarik jugalah, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ke-78 ini kalau kita lihat pada jangka masa memang sudah pun begitu panjang sebenarnya. Tetapi Tuan Azmi, kalau ada juga yang menyatakan bahawa ada isu-isu besar di peringkat antarabangsa yang telah pun sebelum ini dibawa ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tetapi tidak dapat diselesaikan. Dan kita masih ingat lagi tentang isu Palestin misalnya, masih lagi menjadi isu yang begitu hebat. Bagaimana Israel masih lagi menggunakan ataupun melakukan kekejaman terhadap rakyat Palestin sebagai contoh. Isu Rohingya di Myanmar juga masih lagi belum ada noktah penamatnya. Jadi apakah Tuan Azmi merasa bahawa mungkin perkara yang sama sebenarnya akan berlaku? Pemimpin-pemimpin dunia mungkin akan bercakap tentang isu ini tetapi penyelesaiannya
masih jadi persoalan. Ya, kerana UNGA itu tidak mempunyai, kalau apa-apa resolusi yang keluar daripada UNGA, dia tak ada kekuatan perundangan. Kecuali lah Majlis Keselamatan. Bila cakap pasal isu di Palestin, kalau kita lihat pemimpin Arab pun kadang tak sebut pun. Mungkin mereka dah lali tentang perkara ini, tak sebut. Tapi Malaysia saban tahun memang menyebut isu Palestin. Dan yang menariknya ketika ucapan Presiden Iran itu, bila disebut tentang perang Ukraine itu, salah Amerika, wakil Amerika tak keluar dewan. Tapi wakil Israel yang keluar dewan. Saya pun pening kepala. Sebab kita kat sini kalau keluar dewan ni sensitif. Kita baru melaluinya keluar dewan ni. Tapi itu hakikatnya. Dan menariknya ya Prof, Presiden Algeria, isu Palestin nak cakap pasal tak dapat apa 3 bulan lepas, ada satu resolusi daripada UNGA ataupun daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang nak membawa untuk mendapatkan pendapat ICJ tentang pendudukan haram Israel ni, dan diluluskan dengan majoriti. Dan Presiden Algeria timbulkan kembali, dia kata kita cuma nak dapat pendapat ICJ saja. ICJ tidak mempunyai kuasa untuk memaksa Israel apa-apa resolusi, tapi ditentang oleh Israel, kita biasalah, dan juga beberapa kuasa besar. Jadi ini menariknya. Walaupun PBB itu dikatakan kehilangan taringnya, tapi bila dikatakan isu ini nak dibawa, bukan dibawa pun, nak minta pendapat ICJ itu saja, itu pun ditentang. Jadi itu adalah dikatakan tekanan demi tekanan diberikan. Walaupun dikatakan resolusi itu tentang Palestin dah berpuluh-puluh tahun dah, tapi hakikatnya kita tak boleh meredakan keadaan itu. Sebab saya bimbang bila MBS, Putera Mahkota Salman kata dia nak normalisasikan hubungan dengan Israel ni. Kita agak risau. Itu sedang berlaku. Kita risau kat perkara itu, Tok Syakawi. Selain daripada isu-isu politik, Prof, antara isu-isu ekonomi juga akan dibangkitkan sebenarnya, dan ianya merupakan antara isu yang dianggap cukup penting sebenarnya dalam unggah ini sendiri. Jadi pandangan Prof sendirilah, antara isu yang bersifat ekonomi itu apa yang akan diberikan penekanan kali ini sebenarnya? Sebenarnya isu ekonomi ini satu bidang yang besar. Jadi bergantung kepada apa yang Malaysia tekankan. Jadi kalau kita tengok agenda lah, kita tak tahu sebenarnya apa agenda kerajaan. Tapi perkara-perkara yang ditimbulkan mungkin berkaitan dengan apa yang sekarang di Malaysia ini sedang hangat dibincang, dipertikai. Misalnya kenaikan harga barang, kemerosotan mata wang, kekurangan pelaburan asing untuk datang. Jadi perkara ini dan menteri yang pergi itu pun berkaitan dengan ekonomi. Jadi mungkin itulah yang mereka akan cakapkan. Tapi dalam isu ekonomi ini, sebenarnya kita hanyalah sebagai orang kata pelaku dalam satu sistem yang kita negara kecil terutama sekali, kita tidak orang kata mengawal ataupun malah membentuk sistem itu. Kita hanya pelaku, kita ikut. Jadi apa yang terbaik untuk negara-negara ini. Jadi negara-negara besar G7 ini, mereka yang mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi sistem ekonomi antarabangsa. Jadi memang kita ni orang kata bergantung kepada mereka. Tetapi dalam negara, bolehlah misalnya sesebuah kerajaan itu melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan lokal ini. Tapi perkara-perkara kesulitan, kesusahan ini saya rasa bagus dan perlu dinyatakan dalam persidangan yang besar ini. Walaupun kita tahu bahawa UNGA ini tidak mempunyai kuasa binding dari segi peraturan undang-undang. Malah ada orang yang mengkritik, katakan ini sebagai tempat bercakap ajalah, talk shop.
Kalau kita tengok misalnya isu Palestin, berpuluh-puluh resolusi dikeluarkan oleh UNGA, tetapi apa yang berlaku tidak ada. Jadi saya nak kembali kepada tadi kita sebut tentang Rohingya. Rohingya akan disebut, tetapi akan menerima nasib yang sama dengan isu Palestin. Malah saya rasa lebih teruk, kerana sekurang-kurang isu Palestin ini didokong oleh banyak negara-negara Arab Timur Tengah yang mempunyai kuasa ekonomi, sumber ekonomi. Tapi isu Rohingya ini sebenarnya tidak siapa yang mendukung isu itu kecuali Malaysia, negara-negara Islam di bawah OIC. Itu saja yang saya nak tanya satu soalan kepada Prof, kerana Prof tadi menyebut bahawa Prof baru saja pulang daripada Rusia. Pendirian rakyat Rusia sendiri, bila kita sebut tentang peperangan yang melibatkan Rusia dan Ukraine ini, bagaimana pendirian mereka sebenarnya? Saya tanya mereka, tapi mungkin ialah dalam masa yang singkat itu kita tidak dapat meneka ataupun mengetahui pendapat 100%. Tapi orang yang saya temui itu mereka kata ini adalah satu cara mempertahankan maruah mereka. Karena kalau kita tengok dia ditekan oleh NATO dan negara-negara Eropah Barat menyokong Ukraine menganggotai NATO. Dan bagi Rusia ini adalah satu perkara, dia boleh terima apa saja yang lain, tetapi memaksa atau meminta Ukraine menjadi anggota NATO. Ukraine ini sebagai jiran paling dekat, pintulah kalau kita kata rumah itu depan rumah dia. Jadi bagi dia ini adalah sesuatu perkara yang merupakan satu ancaman dari segi mungkin fizikal, tapi juga dari segi psikologi dan dari segi apa kita panggil maruah, dignity. Mungkin sesuatu yang penting juga lah Tuan Azmi, kita tunggulah ucapan daripada Datuk Seri Anwar sendiri. Tetapi yang menjadi perhatian juga nanti di kalangan pemimpin-pemimpin dunia khususnya adalah tentang personality dan juga credibility Datuk Seri Anwar itu sendiri. Kerana ini kemunculan yang pertama sebenarnya daripada seorang Perdana Menteri yang baru, ialah dalam setahun lebih jadi menjadi Perdana Menteri. Jadi apakah Tuan Azmi mencangkakan bahawa ini juga mungkin akan menjadi antara faktor yang pastinya akan mendapat perhatian daripada perwakilan dari seluruh yang menghadiri Perhimpunan Agung kali ini? Ya, betul. Aura seorang pemimpin tu dikatakan amat penting. Ya, tapi tak boleh nak samakan aura Perdana Menteri dengan Fidel Castro umpamanya. Tak ada lah sampai ke tahap itu. Fidel Castro orang bagi 15 minit dia berucap 1 jam. Tapi memang betul, aura memainkan peranan penting. Kerana dari segi ucapan itu kita dapat, seseorang pendengar itu dapat merasai sama ada ucapan itu benar-benar pengucapnya faham ataupun saja membaca daripada teks. Itu dikatakan amat penting sekali. Jadi memang tak syak lagi lah, aura seorang pemimpin ataupun pengucap itu memainkan peranan penting. Dan seperti kata Prof tadi, Perdana Menteri dikenali ramai oleh pemimpin-pemimpin dunia lain. Dan ini dikatakan membuat tugas untuk meyakinkan sesuatu isu itu lebih mudah sedikit. Tapi berbalik pada ekonomi tadi, saya tak puas hati Prof Rana cakap jawapan tadi. Ya, Malaysia sebuah negara kecil, tapi bersama ASEAN bersama dengan katakan dengan negara-negara lain, dengan China umpamanya, RCEP umpamanya, kita menjadi satu kuasa yang kuat. RCEP itu dari segi KDNK dia lebih besar daripada G7. Prof dia itu dikatakan mungkin besar, tetapi pengaruh ataupun kuasa untuk menentukan bukan dengan kita. Ya, betul. Tapi China ada tu yang penting tu. Tapi yang paling penting adalah BRICS umpamanya.
ada 2-3 negara BRICS. Indonesia katakan mungkin nak masuk. Arab Saudi pun dah masuk permohonan. BRICS tu tak ada negara yang dikatakan menyarankan kita kurangkan penggunaan dolar Amerika. Dan ada di kalangan negara ASEAN yang sudah tidak menggunakan bayaran dolar. Jadi salah tu sebab kenapa ringgit kita tak kuat, orang tak nak pakai ringgit kita. Sebab tu bila dalam katakan dalam TikTok umpamanya rakyat kita megah beli rumah di London umpamanya. Jadi itu dikatakan salah satu kenapa ringgit kita merundum. Kerana bila nak beli rumah kat London kena tukar ringgit kepada pound sterling. Jadi ini masalahnya sekarang. Tapi kita sebagai dikatakan negara kecil, kalau kita kumpul dalam satu organisasi ASEAN ke RCEP ke China ASEAN Free Trade Area ke, kita boleh menjadi kuat. Sejauh mana you Tuan Azmi melihat tentang kekuatan ASEAN itu sendiri dalam mempengaruhi idea-idea ataupun proposal cadangan-cadangan yang dilontarkan nanti? Tolak ke tepi laut China Selatan, sebab ASEAN pun dia tak boleh bersatu. Tapi dalam ekonomi 3 tahun lepas Tok Syarkawi, ASEAN telah dikatakan menepis kesatuan Eropah dari segi rakan niaga terbesar dengan China. Sekarang ni ASEAN adalah rakan niaga besar China 3 tahun berturut-turut. Sebelum ni Eropah, kesatuan Eropah maksudnya. Jadi ASEAN sebagai sebuah organisasi itu mampu mempengaruhi. Dan bila saya kata ada negara ASEAN bila berurusan dengan antara sama sendiri tak pakai dolar Amerika, itu juga tamparan kepada Amerika Syarikat ataupun G7. Seperti yang dikatakan tadi. Jadi bagi saya Malaysia sebagai negara bersendirian memang tak mampu. Tapi sebagai sebuah organisasi kita mampu melakukan sesuatu. Bila kita mewujudkan satu hubungan yang ialah kita gunakan istilah lebih mesra dengan China, terutamanya dari segi ekonomi itu sendiri. Apakah mungkin US ataupun kuasa besar lain termasuklah US sendiri mungkin akan terasa bahawa sesuatu perlu dilakukan dalam usaha untuk menarik semula supaya kita juga rapat dengan US dan juga negara-negara lain. Sebenarnya ini sudah ada dalam strategi pemikiran mereka. Sebab antara Amerika ini dengan China, mereka terlibat dalam persaingan, competition dan rivalry, persaingan di sini, di rantau Asia Pasifik ini. Dan saya rasa Amerika memanglah dia akan merasa terancam apabila melihat hubungan Malaysia dengan China yang baik dari segi politik, dari segi ekonomi. Sebab itulah saya fikir mereka akan cari peluang untuk menjauhkan, merenggangkan hubungan ini. Dan pada hari ini kita nampak dispute ataupun konflik di Laut Cina Selatan. Ini adalah satu perkara, satu elemen yang Amerika Syarikat boleh kedepankan untuk mengatakan Malaysia harus berhati-hati dengan China kerana China sekarang membuat itu dan ini di Laut Cina Selatan. Sepatutnya isu itu boleh diselesaikan secara baik jika tidak ada pihak ketiga yang membakar ataupun mengapi-api. Itu pandangan saya lah kenapa mereka menonjolkan krisis konflik di Laut Cina Selatan. Memang Amerika rasa tercabar sebab Amerika ini tidak mahu orang lain mencabar kedudukannya yang dominan. Dia mahu mendominasikan dunia. Dia mendominasikan Eropah. Kita tengok Eropah hari ini. Dulu saya lihat Amerika dan Eropah boleh menjadi pasangan yang saksama. Tapi hari ini tidak. Dan dia tak akan tidak mahu di Asia ini ada satu kuasa yang mencabar dia. Kalau kita tengok semua kuasa penting di Asia hari ini, semuanya mahu bersahabat, memihak dengan Amerika. Jepun, Korea, India sekarang sudah berbaik-baik, mula berbaik dengan Amerika. Australia. Jadi apa yang Amerika runsingkan sangat pasal China? Kerana mereka tak tahan. Kamu tak boleh mencabar saya. Ini kedudukan dominan mereka.
Okey. Menarik. I Baik, sound kita like akan Presiden Iran. kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita rehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kerana selain daripada perbincangan yang kita sedang lakukan ketika ini, kami juga sedang berusaha sekarang ini akan membawa secara langsung sebenarnya ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNGA yang ke-78. Jadi sama-sama kita tunggu, dan kita berehat dulu buat seketika. Kembali semula bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV. Kita jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik suara Malaysia di UNGA ke-78, dan kita tentunya masih lagi bersama dengan dua tetamu hebat, iaitu yang berbahagia Profesor Rohana Sharun dan juga Tuan Azmi Hassan yang berada di studio bersama dengan saya. Baik, mungkin Tuan Azmi, satu lagi topik yang saya jangkalah, yang ramai menjangkakan yang akan dibangkitkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri ialah berkaitan dengan isu Islamofobia. Ini juga sebenarnya telah pun dibangkitkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri di persidangan-persidangan sebelum ini. Jadi mungkin apa yang Tuan Azmi jangkakan? Ya, dalam pertemuan dengan Presiden Erdogan, kenyataan telah dikeluarkan tentang Islamofobia. Malaysia dengan Turkiye bersetuju untuk menubuhkan satu entiti untuk melawani dikatakan isu ini. Ini berkait dengan apa yang berlaku di Sweden, iaitu pembakaran Al-Quran. Tapi sebenarnya selalu bila kita cakap Islamofobia adalah kerana mereka ni tak faham tentang Islam. Tapi apa yang berlaku tentang pembakaran Al-Quran 2-3 kali itulah kerana mereka terlampau faham lah tu. Mereka buat itu. Kerana itu adalah isu geopolitik. Untuk dikatakan memaksa Turkiye supaya tak bersetuju dengan Sweden memasuki NATO dalam hal ni semua perang Ukraine. Jadi sebab itu dibakar Al-Quran untuk memarahi, dikatakan untuk Turki untuk mengusik Turkiye umpamanya. Jadi Islamofobia sekarang ni digunakan sebagai senjata politik. Dan pembakaran Al-Quran tu dia tahu sensitif, umat Islam sensitif, sengaja dibuat. Bukan dia tak faham, dia amat faham sekali. Jadi sebab itu dikatakan kita perlu memberi penerangan tentang apa yang berlaku sebenarnya. Kita kena beri tekanan, dan Sweden sekarang pun akan adakan satu perundangan. Memang freedom of speech boleh, tapi jikalau tingkah laku anda mengusik satu perkara yang boleh memburukkan keadaan, anda boleh dihukum. Itu satu undang-undang mereka. Jadi itu Denmark paksaan. Sudah keluarkan Satu perundangan begitu. Tapi Syakawi saya tak puas hati dengan Laut Cina Selatan ni lah. Saya kena sebut juga. Silakan. Ketika kita sibuk-sibuk pasal Sheraton Move Mac Februari 2020 tu, Petronas cari gali minyak, sedang mencari gali minyak di EEZ kita. Dan kapal Cina membayangi kapal korek Petronas itu. Dan pada ketika itu Presiden Trump, tahulah Presiden Trump dihantar 2 kapal perang. Kata kononnya untuk melindungi Malaysia daripada dibuli. Ini yang dikatakan bahawa kita hampir berperang dengan China tu, tapi kita mengambil pendekatan kerana Trump dikatakan cuba menjolok kita, tapi kita dikatakan menerima perkara itu dengan cara baik. Wisma Putra mengatakan bahawa kita tidak berpihak mana-mana, Amerika Syarikat ataupun China dalam hal Laut Cina Selatan. Jadi itu yang menariknya tentang hal Laut Cina Selatan ni. Masalahnya perundangan antarabangsa UNCLOS tu, China adalah sebahagiannya, kita pun sebahagiannya, Amerika tak. Tapi dia orang sibuk. Seperti kata Prof Ranas lah, bukan saya kata. Ya, saya tahu Prof Syakari menerima satu kenyataan tadi. Saya tak pasti apa kenyataan itu. Tak ada, ini nak memberitahu bahawa kita masih lagi sebenarnya menunggu. Ialah kenyataan Malaysia pada perhimpunan Agung Pertubuhan. Sebab saya nampak penerbit datang tadi. Saya pun dah risau dah. Kita memang semua rakyat Malaysia juga sebenarnya sedang menunggu apakah intipati ucapannya Amat Berhormat Perdana Menteri di PBB nanti. Satu juga perkara yang juga nak dapatkan pandangan daripada Prof lah. Saya tertarik hati sebenarnya bila Tuan Azmi sebut tentang hubungan kita dengan Turki, dan bila kita lihat bagaimana hubungan yang begitu ikhlas, hubungan yang begitu mesra di antara Datuk Seri Anwar bersama-sama dengan Erdogan, Presiden Turki itu sendiri, menggambarkan bahawa hubungan ini pastinya akan dapat dikekalkan dan mungkin akan memberi manfaat kepada kedua-dua. Turki sendiri pun dah memberi
kelulusan kepada MHB terus mengendalikan salah satu lapangan terbang di Turki. Jadi pandangan Prof dalam soal ini. Saya rasa hubungan Malaysia dengan Turki memang baik dan dia akan adanya Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, saya rasa akan mengukuhkan lagi hubungan ini kerana dia mempunyai hubungan yang lama sebenarnya. Mereka mengenali antara satu sama lain ini sudah lama. Betul. Dan mempunyai satu vision, pandangan yang juga kita boleh kata sama, dan mempunyai karisma. Erdogan mempunyai karisma dan Datuk Seri Anwar pun mempunyai karisma yang tersendiri. Jadi saya rasa gabungan ini akan memantapkan lagi hubungan Malaysia dengan Turki. Di samping itu juga kita sudah pun banyak membuat usaha untuk misalnya menarik pelancong, kerjasama sosial, budaya, dan amat penting iaitu kita cuba menjalin hubungan yang baik dengan Turki dalam bidang pertahanan. Turki adalah salah sebuah negara pengeluar senjata yang besar, dan saya rasa perlulah kita menjaga hubungan ini. Bagaimana Tuan Azmi sendiri melihat tadi pun kita sebut tentang jadual yang begitu ketat yang dilalui oleh Ahmad Berhad Perdana Menteri di New York sendiri, tentang perbincangan meja bulat dengan syarikat-syarikat Fortune 500 anjuran MITI misalnya, dan juga dengan Invest Malaysia New York anjuran Bursa Malaysia. Jadi apakah ini sebenarnya sudah mula membuka satu pintu yang mungkin jauh lebih luas sebenarnya, di mana pelabur-pelabur daripada US akan melabur ke Malaysia? Apakah Azmi yakin itu akan menjadi kenyataan? Ya, sekarang pelaburan Amerika Syarikat ke Malaysia adalah yang kedua tertinggi lah selepas China. Jadi kita dikatakan kita berbaik dengan China, dan juga kita berbaik dengan Amerika Syarikat dalam hal ini. Kalau nak kata kita main dua kolam pun main dua kolam lah. Tapi tak kisah. Itu adalah memberi manfaat kepada kita. Tapi Malaysia juga dikatakan kita mahu dilabelkan sebagai negara yang tidak berat sebelah. Tak maulah jadi macam Filipina. Dia memang nampak sangat. Walaupun kes Laut Cina Selatan pun saya rasa selepas Presiden Trump dihantar 2 kapal perang tu, dia buat panggilan telefon kepada Perdana Menteri kita yang baru dilantik sebagai Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin. Tapi kenyataan dia keluar, dia bercakap pasal COVID, cakap ekonomi, tapi saya pasti Trump is a Trump. Dia cakap macam mana, saya dah hantar 2 kapal perang ni. Jadi itu kita tahu kan, cara taktik Amerika, dia pulas tangan kita secara halus. Tapi kita dalam hal ini tak mahu dikatakan condong kepada Amerika Syarikat ataupun nampak sangat condong kepada China, walaupun itu persepsinya, tapi kita berdagang dengan semua orang. Satu persoalan yang dapatkan pandangan Tuan Azmi dan juga Prof nanti ialah rata-rata mengetahui bahawa Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar memang terkenal sebagai seorang orator, seorang yang berani memperkatakan sesuatu yang mungkin tidak dijangkakan oleh orang lain sebenarnya. Tetapi ialah dalam Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini, mungkin apakah the same character itu akan wujud sebenarnya daripada Datuk Seri Anwar, keberanian itu akan dibuka dengan begitu berani sekali diunggah kali ini. Saya dipahamkan sekarang ni adalah wakil daripada Israel sedang berucap. Dan selepas ini Datuk Seri Anwar akan berucap. Dan kita tahu bahawa memanglah ucapan tu baca daripada teks, tapi sekali-sekala boleh keluar off the cuff. Jadi harapannya kalau dikatakan Datuk Seri Anwar sebagai orator, kita memang akui itu, tapi bolehkah ataupun menarik dikatakan apa yang diperkatakan oleh wakil Israel itu
akan dikontradik ataupun menongkah arus oleh Datuk Seri Anwar, kerana Datuk Seri Anwar akan bercakap pasal Palestin dalam hal ini. Jadi itu menariknya. Jadi kalau itu berlaku, mungkin ianya off the cuff, tanpa skrip, itu yang menariknya, sama ada akan berlaku ataupun tidak. Tapi saya punya keyakinan bahawa Datuk Seri Anwar mempunyai aura yang dapat membawa suara Malaysia ke pentas dunia. Apa lagi yang Prof harapkan? Saya rasa saya bersetuju, dan tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia juga terkenal dengan seorang yang apabila dia kata tidak perlu akur kepada teks itu, dia akan bercakap di luar daripada teks itu. Tapi saya rasa walaupun begitu, dia akan boleh membawa apa sebenarnya yang dia perjuangkan. Ini konsep perjuangan. Saya rasa walaupun kita tengok Datuk Seri Anwar sekarang sudah orang kata mellow sikit kan, tapi perjuangan itu masih ada, dan dia akan berani untuk bercakap. Dia tidak takut. Okay. Selain daripada perkara-perkara yang kita sebut tadi lah, Tuan Azmi, apa lagi jangkaan Tuan Azmi sebenarnya daripada UNGA 78 ini? Apa lagi yang Azmi jangkakan mungkin akan memanaskan lagi perhimpunan kali ini? Tidak syak lagi perang Ukraine lah. Itu dikatakan akan dikatakan isu utama lah. Dan Presiden Ukraine pun Zelensky sedang berada di persidangan ni kali pertama muncul, dan beliau dikatakan amat menarik perhatian sekali kerana Presiden Zelensky dengan perang Ukraine. Tapi hakikatnya adalah selain daripada perang Ukraine, itu adalah hubungan dengan China ataupun hubungan dengan Rusia. Tapi agak kecewa jugalah bila Presiden Xi Jinping tidak hadir. Kita tahu kenapa Presiden Putin tak hadir. Kalau hadir kena tangkap. Jadi itulah harapannya adalah bahawa perlagaan ataupun keseteruan dagang ekonomi antara Amerika Syarikat dengan China ini dapat dikendurkan. Kerana masalah dikatakan keterjaminan makanan, bekalan rantaian bekalan makanan, bukan hanya disebabkan oleh perang Ukraine. Presiden Putin kata bukan sebab saya, tapi kerana sebab keadaan dunia, alam sekitar, pandemik, macam-macam, dan juga perang dagang di antara Amerika Syarikat dan juga China. Seperti Prof Ranas cakaplah, ego masing-masing. Kerana sebab itu berlaku persengketaan yang tak sepatutnya berlaku. Tapi macam kita bincangkan tadi lah, Prof, apapun yang dicadangkan, apapun yang dilontarkan dalam Perhimpunan Agung kali ini pun seperti yang selalunya lah, selepas selesai saja, seolah-olah masalah-masalah yang dibangkitkan itu tidak ada noktah penyelesaian sebenarnya. Hanyalah merupakan ucapan-ucapan yang mungkin kadang-kadang berapi-rapi ketika Perhimpunan Agung, tetapi tidak ada keputusan yang positif. Tapi bagi saya itu tak mengapa, kerana UNGA ini adalah satu forum untuk melontarkan, menyatakan pandangan. Jadi kita tidak mengharapkan perkara itu diselesaikan. Dia bukan satu forum untuk menyelesaikan masalah. Dia satu forum untuk membangkitkan. Dan kalau perkara itu wajar diselesaikan, memerlukan penyelesaian, maka dia akan berpindah kepada satu forum yang lain yang akan dianjurkan oleh PBB jugalah. Mereka ada, kalau benda tu amat serius, mereka boleh pergi ke Majlis Keselamatan ataupun menggunakan, orang kata apa, goodwill, Setiausaha Agung. Itu cara atau mekanisme yang boleh dibuat. Bagi saya, UNGA, saya tak menaruh harapan bahawa dia akan menyelesaikan. Dia satu forum untuk menyatakan. Jadi sekarang kita perlu nyatakan apa yang
kita tidak dapat dalam forum lain kerana di sini semua orang datang, ya, pemimpin seluruh dunia. Jadi inilah masanya untuk menyatakan perkara yang selama ini didiamkan ataupun orang tidak mau dengar. Saya ambil contoh, berapa lama setiap tahun negara-negara Islam, Malaysia menyatakan mengenai hal Palestin. Tak apa, walaupun tak dapat hari ini selesai, tapi sekurang-kurang orang tahu ada masalah. Yang kedua, saya rasa perlu juga dilontarkan mengenai masalah Rohingya. Itu kita nyatakan. Tapi adakah persoalan ini timbul ataupun masalah ini timbul sebenarnya Tuan Azmi, ya? Kerana kita terlalu banyak kesatuan-kesatuan tertentu lah. Macam Tuan Azmi sebut, kita ada NATO yang boleh membuat keputusan mereka sendiri, kita ada OIC dan kita juga ada ASEAN lah tentunya. Tetapi adakah gabungan-gabungan negara-negara dalam kesatuan-kesatuan ini sebenarnya yang menyukarkan untuk PBB membuat keputusan dan akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sebenarnya? Ya, kalau kita tengok Majlis Keselamatan sajalah. Sebab itu dia katakan, Presiden Zelensky katakan kita bubar kuasa veto. Tapi masalah Zelensky dia kata kepada Rusia saja. Yang empat lain dia kata dibiarkan. Jadi itulah masalahnya. Bukan kesatuan ASEAN ke G7 ke G20 ke, tapi dalam Majlis Keselamatan itu sendiri yang ada masalahnya. Yang 5 ni, yang 10 yang ahli tak tetap tu, dia tidak mempunyai kuasa apa-apa. Setiap 3 tahun bertukar, setiap 3 tahun bertukar. Jadi memang betul lah, resolusi Majlis Keselamatan tentang Israel paling banyak sekali, tapi tidak pernah dipedulikan. Tidak pernah pun mereka nak ikut. Jadi veto. Sebab itu masalahnya adalah PBB-nya bukan masalah, tapi Majlis Keselamatannya yang menjadi masalah. Dan masalahnya juga kumpulan-kumpulan yang kecil-kecil besar-besar ni, macam G7 tu, sebab tu Presiden Xi Jinping tak ada. Kumpulan 7 negara, dulu 8 sekarang jadi 7, hanya mengawal sesuatu untuk kepentingan mereka saja. Dan itu juga yang menjadi masalah besarnya. Jadi harapan kita lah, Syakawi, walaupun Prof Ranah dia kata dia tak ada semangat tentang PBB ni, tapi itulah sajanya yang ada buat ketika ini yang boleh membantu kita dalam menghadapi masalah sekarang ni. Prof? Ya, saya tak kata PBB itu tak berguna. Ada ya, memang ada gunanya. Masih kita memerlukan PBB. Masih relevan. Masih relevan. Kerana itulah satu-satunya pertubuhan antarabangsa yang bersifat antarabangsa, yang global. Semua orang ada di situ. Kalau kita tengok pertubuhan lain, ASEAN ialah hanya untuk negara di rantau ini, OIC ada limitasinya untuk negara-negara Islam, G7 untuk kuasa-kuasa ekonomi yang besar. Jadi PBB ini dia boleh accommodate negara-negara kecil, negara sederhana. Tapi itulah masalahnya, mereka Majlis Keselamatan mempunyai veto. Jadi apapun yang kita sarankan, kalau mereka tak setuju, tinggal begitu sajalah. Tak apa, biarkan. Sekarang dulu kan ada orang mendesak supaya direformasikan PBB. Termasuklah Malaysia. Ya, sekarang ini diam sajalah. Bila sebut tentang direformasikan PBB itu sendiri, pandangan Tuan Azmi, apa yang perlu dilakukan? Ya, Zelensky pun dah sebut dah. Hilangkan kuasa veto. Cuma salahnya dekat Rusia saja. Tapi sepatutnya kelima-lima itu tidak mempunyai kuasa veto. Itu reformasi yang dibawa oleh Malaysia. Kerana resolusi UNGA dia tak membawa makna apa-apa. Kalau menang pun menang moral. Itu sajalah. Tapi satu perkara lah, saya rasa Datuk Seri Anwar ni dia berani berjumpa dengan Presiden Iran. Memang kenyataan dikeluarkan hubungan di antara Tehran dengan Kuala Lumpur dalam hal ekonomi, pelancongan, pendidikan. Tak disebut pula tentang pembelian peralatan tentera. Iran juga hebat juga dalam mengeluarkan peralatan tentera sama dengan Turki. Tapi tak ada pun disebut. Tapi saya pasti perbincangan juga diadakan. Kerana Iran dengan peralatan tentera ni stigma.
Kerana dituduh Iran ni kita membekalkan drone-drone kepada Rusia. Jadi itu saya tabik kepada Malaysia, kepada Wisma Putra, kepada Perdana Menteri berjumpa dengan Presiden Iran. Kerana di PBB Presiden Iran dianggapkan sebagai pantang larang, tabu, tak boleh berjumpa. Kerana berjumpa dia ada masalah kaitannya dengan perang Ukraine. Dia sama dengan Menteri Luar Rusia lah. Semua orang tak nak jumpa. Takut dikaitkan dengan, katakan dituduh berbaik dengan Rusia pula. Jadi ini yang menarik bagi saya. Berani kita menyatakan penderaan kita. Kita adalah dikatakan berdiri atas kaki sendiri, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Okey, setakat ini Prof ada nak tambah? Tak adalah, saya rasa betul lah. Selama ini pun kita memang mengambil satu posisi yang berkecuali, dan kita nyatakan apa yang tidak betul, kita nyatakan apa yang betul. Saya rasa itu perlu diteruskan. Tak payahlah berkiblat ke sana atau ke sini. Belum dapat isyarat lagi? Belum lagi. Okay. Saya tambah sikit lagi. Kalau kita lihat CNN, dia, yelah benda ni perkara unggar berlaku di New York, tapi kalau kita lihat CNN, dia memberi perhatian seluas-luasnya terhadap perhimpunan ini. Itu yang peliknya. Kalau lihat rancangan lain, BBC ke Sky News, tak ada, sikit je dia bagi tahu, tapi dia live 1 jam 2 jam. Dan memang betul lah, rakyat Amerika ni tahu dunia dia saja. Tapi bila CNN mengeluarkan cerita tentang unggar ni, kira amat menarik. Kerana bagi saya menarik juga ucapan live Perdana Menteri di unggar ni. Saya rasa pertama kali kot kat Malaysia. Sebelum ni saya tak. Syakawi dia terganggu sikit daripada konti tadi. Tapi ini yang menunjukkan bahawa bila, saya tak pasti adakah ini live pertama, sebelum ni ada secara langsung tak ucapan Perdana Menteri. Saya rasa ini pertama kali. Sebelum ni saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Sebelum ni kita cuma tahu selepas ucapan, atau tengok rakaman. Secara langsung tidak dinyatakan. Jadi ini yang menariknya dalam perkara ini yang kita buat sekarang ini. Okey, saya difahamkan mungkin yalah kita belum lagi menerima isyarat untuk ucapan ataupun secara langsung ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mungkin agak lewat sedikit. Jadi kita ada masa lagi lah untuk bercakap-cakap, sembang-sembang. Apa lagi yang Prof harapkan sebenarnya daripada perhimpunan unggar ini? Ialah selain daripada apa yang kita cakap tadi mengenai SDG itu dan juga konflik yang harus diselesaikan, saya dan Islamofobia, saya rasa apa yang patut dinyatakan, dikedepankan juga ialah keadaan di Timur Tengah yang sekarang ini sedang berubah. Kita tengok ada rapprochement di antara Iran dengan Saudi, Arab Saudi, ada ura-ura untuk berbaik-baik Arab Saudi dengan Israel. Jadi kenapa dunia senyap saja? Saya rasa Amerika juga melihat perkara ini, tapi kita tak tahu sebenarnya apa pendirian mereka. Kalau kita baca misalnya dalam tulisan, dia kata ini satu perkara yang mungkin ditakuti. Hubungan baik di antara Iran dengan Saudi, Arab Saudi yang sekarang sedang melalui zaman rapprochement. Jadi mesti ada dalam pemikiran Amerika Syarikat, kenapa selama ini kita mengutuk, menyisihkan Iran, tapi sekarang apabila dia berbaik-baik, adakah ini akan memberi satu tanda bahawa pengaruh Amerika Syarikat di Timur Tengah itu akan juga longgar lah, orang kata. Itu tak tahulah. Tak tahu, kita tanya Tuan Azmi. Apakah Azmi juga mempunyai pandangan yang sama? Ya, betul, menarik. Dan tapi menariknya, kenapa Amerika marah adalah kerana perunding moderator tengah-tengah antara Iran dengan Arab Saudi lah China.
Ya, Jadi betul. itu yang Amerika itu Syarikat melihat sedikit pengaruh mereka menjadi kurang. Bukan saja di pentas Asia Pasifik, Indo-Pasifik, tapi juga di pentas di timur. global. Jadi itu dia katakan amat menariknya. Tapi dalam hal inilah dia kata saya lihat dalam TV tadi ucapan Perdana Menteri itu diadakan secara langsung di semua channel. Di semua saluran, bukan bernama saja, di semua saluran. Harapan saya lah jangan pasal unggah saja. Dulu sidang kemuncak ASEAN ramai yang tak tahu. Kalau tidak diberi tidak diketengahkan. Betul. Jadi ini yang menjadi masalah kita ni. Nak ambil yang global, yang besar saja, tapi yang dalam regional kita kita tak memberi perhatian. Jadi sepatutnya media memberi perhatian. Sebab tapi bagi saya lah pengetahuan rakyat Malaysia lebih hebat, jauh lebih hebat daripada rakyat Amerika. Itu kita memang dikatakan jauh lebih hebat. Jadi tapi hakikatnya adalah supaya kita tidak terpesong dengan bahan bacaan media-media barat ni, kita terpesong. Tapi saya memang akui terpesona bila 65% responden tu mengatakan mereka positif terhadap Presiden Putin. Itu saya terpesona. Kerana kalau kita lihat, kita baca media-media barat semua negatif aja pasal Putin. Tapi bagi saya itu memang terpesona lah. Kerana rakyat Malaysia dah tak percaya sangat kepada Amerika Syarikat. Sebab itu Rusia pun Rusia lah, tak kisah bagi mereka. Tapi hakikatnya adalah media perlu beri perhatian apa yang berlaku di keliling kita. Itu amat penting sekali. Selain daripada apa yang kita bincangkan ini, tadi saya teringat juga lah bila Tuan Azmi awal-awal tadi menyebut tentang selain daripada isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan politik, isu-isu yang berkaitan dengan apa yang menjadi masalah sekarang ini secara global tentang perubahan iklim yang tidak menentu, malapetaka yang berlaku di beberapa negara kebelakangan ini yang mengejutkan kita sebenarnya, menyedihkan kita. Apakah ini juga isu-isu yang mungkin akan diketengahkan, saya percaya, dalam perhimpunan kali ini? Bantuan yang diperlukan untuk membantu masa-masa. Sebab tu John Kerry berada di New York je lah, tempat Amerika Syarikat, tapi beliau sengaja berada di sana kerana pemimpin dunia berada di sana. Dan juga saya pasti salah satu sebab kenapa Perdana Menteri UK tak hadir, Rishi Sunak, adalah kerana masalah alam sekitar ni lah. Kerana beliau menarik balik janji-janji yang telah dilakukan. Jadi nak dielak daripada dikritik, beliau kemungkinan tidak hadir pada ketika ini di persidangan unggah. Saya rasa dia takut juga pandangannya bercanggah dengan pandangan yang selama ini dipegang oleh Raja King Charles. Pasal alam sekitar. Kerana King Charles tadi hari ini pun saya lihat, kalau tak silap saya lah, John Kerry ada bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga. Dan saya dah sebut tadi. Itulah mungkin apakah mereka juga memerlukan reaksi dan juga bantuan daripada Malaysia sendiri barangkali, ataupun dari ASEAN sendiri untuk membantu dan melihat masalah-masalah yang timbul ini. Ya, mungkin Malaysia sebagai Malaysia tidaklah seberapa dalam hal ini pengaruhnya, tapi Malaysia sebagai negara ASEAN itu adalah dikatakan satu pengaruh yang besar. Dan kita tahu ASEAN dengan China adalah begitu rapat sekali kalau dibandingkan dengan ASEAN dengan Amerika Syarikat. Jadi besar kemungkinan keputusan ASEAN tentang alam sekitar ini dapat mempengaruhi China sedikit banyak dalam hal perkara ini. Jadi isu alam sekitar ni satu lagi perkara yang jarang diketengahkan. Kalau kita lihat kempen masa PRN lepas, Puan Rana, seorang pun calon tidak bercakap pasal alam sekitar, termasuk yang muda-muda tu. Bukan daripada parti muda, yang muda-muda tu. Kerana nak bercakap dia kena buat homework, yang kena sepatutnya tahu. peka kepada isu sepatutnya alam bercakap sekitar tentang perkara itu, tapi tidak bercakap. Jadi inilah orang seperti Tok Syakawi itu penting bercakap tentang alam sekitar dalam media, supaya kita dapat memahaminya apa yang berlaku sekarang ini. Saya rasa di Malaysia ini isu alam sekitar ini kebanyakan orang belum lagi rasa itu adalah satu isu yang urgent, satu isu yang besar. Kita baca saja berita atau cerita mengenai masalah alam sekitar di luar negara seperti di Nigeria, di tempat lain. Tapi di Malaysia itu tidak dirasakan, dan orang Malaysia kurang mengetahui, bukan kerana mereka tak baca, tak tahu, tetapi sudah lama
berita-berita mengenai alam sekitar ini dipendamkan, tidak disebarkan. Saya bagi contoh, misalnya masalah pembalakan, tebang pokok yang di Sarawak sana. Jadi selama ini kita pendamkan, kita tidak nyatakan kepada rakyat kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi itulah saya rasa lama kelamaan orang di Malaysia ini kata, wah ini satu masalah baru, masalah yang tidak terkesan kepada kita. Jadi saya rasa mulai sekarang kena ubahlah pemikiran itu, paradigmanya. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu juga apa ni Tuan Azmi, saya lihat mungkin perlu melihat, tetapi dari aspek kerjasama di antara negara-negara di seluruh dunia ini adalah sesuatu yang agak meyakinkan, terutamanya bila melibatkan berlakunya bencana alam di negara-negara tertentu seperti apa yang berlaku di Turki, dan baru-baru ini pun berlaku lagi tanah runtuh dan sebagainya, banjir besar dan sebagainya. Jadi apakah semangat itu seharusnya diwujudkan dalam persidangan seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri, di mana mungkin ianya boleh digunakan sebagai senjata ataupun sebagai tonik sebenarnya untuk mengikhlaskan lagi semangat pemimpin-pemimpin dunia ke arah mewujudkan satu kehidupan di dunia yang lebih bekerjasama, lebih aman sebenarnya. Ya, betul. Tapi masalahnya bila kerjasama itu diperlukan, malapetaka sudah pun menjelma, sudah pun berlaku. Kita lihat apa yang berlaku di Libya itu seharusnya tak berlaku, tapi ianya tetap berlaku. Tapi betul lah bahawa apa yang berlaku di Libya, Maghribi itu menunjukkan iktizam secara global. Rana saya dah risau tengok Tok Syakawi sebab isyarat daripada konti dah sampai. Saya rasa dia dah pening kepala dah apa yang perlu dilakukan, sebab itu dah pukul 10 dah. Belum cakap lagi. Belum lagi. Tapi kita boleh bercakap kan. Itulah dikatakan pasal PBB ni, dikatakan yang dapat mengembeling kerjasama. Satu perkara yang saya terkilan, tadi saya mengata media kita lah, mungkin juga kita salah sendiri. Saya nak kaitkan dengan PBB apa berlaku dengan 1993 di Somalia, iaitu Bakara, di pasar Bakara. Kita dikatakan, kalau kita lihat filem Black Hawk Down, hero-nya adalah Amerika Syarikat. Tapi kalau kita lihat, saya tak pasti Syakawi dah tengok filem Misi Bakara tu, sebenarnya itu cerita sebenarnya tidak ditonjolkan Malaysia. Jadi itu yang dikatakan bahawa kita mengambil masa 20 tahun. Perkara itu berlaku 20 tahun, 30 tahun lepas, baru kita nak buat filem perkara itu. Dan saya memberi penghormatan lah kepada penerbit filem semuanya, akhirnya berjaya membuat perkara ini kerana nak menceritakan keadaan sebenar. Dia masalahnya kalau kita baca media barat itu, kita melihat sesuatu yang dikatakan agak sengit, berat sebelah. Ialah Hollywood, dia ada matlamat dia sendiri. Jadi ini sebab nak kaitkan, saya tak terkeluar daripada isu, saya nak kaitkan dengan isu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu lah. Kerana yang askar kita yang pergi itu adalah daripada kontijen Malbat, iaitu PBB, peacekeeping PBB. Jadi ini yang dikatakan, kita selalunya memandang rendah kepada diri kita, tidak melihat kita ni sebenarnya juga hebat. Dan apa yang berlaku di Somalia 30 tahun itu menunjukkan kita ni adalah juga hebat. Dan penerbit mengatakan, ada salah satu filem yang Prof. Anas katakan, mereka nak menyelamatkan askar mereka tu, dia kata, mari kita keluar. Buat apa kita di sini? Bodoh kita di sini. Itu menunjukkan mentaliti betapa hebatnya askar kita dalam ketika itu. Mungkin banyak dah kita sentuh sebenarnya. Tapi saya masih tarik hati sebenarnya. Kalau kita ingin mengukuhkan lagi peranan yang boleh dimainkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu sendiri, apa lagi perubahan selain daripada kita sentuh tadi tentang Majlis Keselamatan itu sendiri, apa lagi yang perlu dilakukan sebenarnya untuk memperkukuhkan kedudukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu supaya ianya betul-betul berkesan kepada seluruh dunia? Saya rasa apa yang framework, yang rangka yang ada sudah cukup. Cuma kerana PBB ini dianggotai oleh negara-negara yang
berbeza dari Pelbagai segi ideologi, pelbagai pandangan politik. ya, berbeza. pandangan politik, ideologi, kepentingan nasional itu berbeza. Jadi tak ada masalah dengan PBB, yang bermasalahnya macam mana nak mengimplementasi, melaksanakan apa yang dipersetujui. Itu saja. Okey, kita terpaksa dah memotong sekarang ini kerana kita saksikan sekarang secara langsung dari New York, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyampaikan kenyataan Malaysia pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78. Kita saksikan sekarang. Izinkan saya bagi pihak negara dan rakyat Malaysia mengemukakan pandangan ke arah keamanan dan kesejahteraan Assembly was established almost 80 years ago. The world was still reeling from the horrors of a catastrophic bloodletting that our nations resolved should never be repeated. A decision profound in wisdom, magnanimous in intent, and bold in ambition was made so that the General Assembly would become the main deliberative, policy-making, and representative organ of the United Nations. A decision that manifested no less than the very strength and courage of our convictions. By giving equal voice to the sovereign nations of the world, the founders of the United Nations pursued a vision of a more democratic world predicated on the dictates of equity and justice. This was a vision that consigned to the past the predations of the strong of the weak, the strong over the weak, of the rich and powerful over the poor and the marginalized, and of the big powers over the rest. That vision, in my opinion, has been utterly shattered to pieces. Today, we find that the major powers and those that aspire to greater international status are increasingly casting the United Nations aside for smaller, supposedly more efficacious platforms. As the powers that be continue to pay lip service to the imperative of multilateralism, we see the emergence of minilateralism instead, effectively becoming fragmented configurations of power. Mr. President, we are living in a deeply polarized world. We are seeing major power rivalry unfolding with consequences that will negatively impact nations, especially the smaller ones in the regions of conflict. The upshot is that we are confronted with a geopolitical and geostrategic dilemma. While the major powers continue to assure that a binary choice is not being imposed, the reality for many is that it is the only choice offered. Unchecked, this will ultimately lead once again to a world where the masses are unrepresented, where the few rule over the many and the many resent the few. The lofty ideals and principles enshrined in the UN Charter call upon nations to resolve their disputes through peaceful means and refrain from the threat or use of force against the territorial integrity and sovereignty or political independence of any state. We condemned unequivocally the Russian invasion of Ukraine. This conflict in Ukraine, for example, underscores the imperative to make peace and settle differences amicably through negotiations. Nevertheless, time is not on our side. And owing to the protracted failure to deal with this Russian-Ukraine crisis,
I urge for a concerted multilateral effort led by the United Nations to resolve this. We cannot choose our neighbors, but we can choose to live in peace with them. And peace cannot happen without the cessation of hostilities by all parties. It is imperative for all parties to return to dialogue and resolve their differences through the negotiation table. The extent of the Ukraine conflict has radiated throughout the world as food prices have skyrocketed, leading to shortages and hunger, further malnutrition and despair. As in other conflicts elsewhere, be it in the Middle East or Southeast Asia, forced migration take place, piling on the problems of refugees and statelessness. Mr. President, in the Middle East, the politics of dispossession continues with a vengeance, with more illegal settlements being built, stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. It also poses an insurmountable obstacle to a two-state solution, not to mention the continued killings. There is also flagrant hypocrisy in dealing with the issue of Palestine. The international community must speak up against the atrocities committed towards the Palestinians, even as they so vehemently speak out against human rights violations, injustice, and abusive regimes. On Afghanistan, Malaysia remains deeply concerned with the dire humanitarian situation in the country. This is especially so given that the country is grappling with its third consecutive year of drought and devastating locust infestation that severely undermined wheat harvests. On our part, Malaysia is committed to continue its existing people-to-people relations with Afghanistan, including through the provision of humanitarian aid. However, we remain resolute and firm in our call on the authority of Afghanistan to reverse their exclusionary and discriminatory policies against women and girls. Denying their right to go to school is a violation of the teachings of Islam, not to mention the UN Charter and the multilateral framework of human rights. They are also profoundly detrimental to the future of Afghanistan. Mr. President, we are deeply horrified by the continued post-coup violence and instability in Myanmar. This is currently among Southeast Asia's and ASEAN's biggest strategic and humanitarian challenges in recent years. The barbarism and depravity inflicted upon the people of Myanmar is indefensible and goes against the values or principles shared by the peoples and the region, in the region and globally. The support of the international community, including the United Nations, is crucial to urge continuously and maintain the necessary pressure on the military authorities to reverse their course. Inasmuch as the principle of ASEAN centrality dictates the continued atrocities must end, Malaysia calls on Myanmar to immediately implement the ASEAN 5-point consensus towards achieving peace and stability in the country. ASEAN is navigating the rivalry between the major powers in the Asia-Pacific. Malaysia believes that any strategy undertaken should neither start nor exacerbate a race for dominance. Instead, such strategies should contribute to peace and stability, security and prosperity in the region. Mr. President,
Scientists have confirmed that the world has just experienced its hottest summer in history. We have heard Secretary General Guterres gravely declare that climate breakdown has begun. Even Malaysia is seeing an increase in adverse impacts of climate change, with increasing temperature, rising sea levels, intensified monsoons, and erratic weather patterns disrupting livelihood and degrading local ecosystems. As such, we have not a moment to lose. Malaysia is doing its part by developing low carbon and renewable energy roadmaps to implement mitigating and adaptation strategies. The newly launched National Energy Transition Roadmap should aid us in achieving our NDCs as well as lighting the path towards our net zero aspirations. Discussions on climate change in the absence of equity, justice, and the necessary means to assist and empower countries to undertake greater climate action is an exercise in futility. We also urge the developed countries to fulfill their commitment of mobilizing $100 billion a year to support climate ambition endeavors of developing countries, while recognizing that trillions of dollars per annum will be needed in the near future. Mr. President, the 2023 SDG report has confirmed that we are falling behind, with nearly a third of the targets either at the state of inertia or worse, regressing. The global economy is also projected to continue to be weighed down by geopolitical uncertainties, supply chain disruptions, increase in commodity prices, as well as challenging financial conditions. This has widened the gap between economic growth and income, leading to a continuous disparity. As the growth in income fails to match economic growth, households become burdened with debt. We now have the super rich living side by side with the ultra poor. The contrast lies starkly in the things that matter: food on the table, shelter, access to quality education, healthcare. These factors cry out for drastic systemic reform, a total reset of global institutions that impact our lives. Or else we will continue to face widening inequality, setting apart nations and peoples. Mr. President, we are concerned over the emergence of a new form of racism characterized by xenophobia, negative profiling, and stereotyping of Muslims. This is manifested in an alarming trend of hatred, intolerance, and acts of violence against Muslims and their sanctities. We are appalled by the legitimization of these acts under the feeble defense of human rights. Quran burnings are nothing but a clear Islamophobic act intended to incite hatred. Inaction in the face of such blatant provocation to a religion is simply irresponsible and sends a dangerous message to humanity. We must embody the values of acceptance, tolerance, and mutual respect. We must promote intercultural, inter-civilization, and interreligious understanding and cooperation. We must unite our faith in common cause to promote understanding and goodwill amongst our peoples, and strengthen peace and harmony among nations. Mr. President, these are indeed tall orders, but that is the very reason we are here. I truly believe that no challenge, however formidable, is insurmountable if we secure the collective commitment of this global community, the member states of this august institution. What we need is trust and the conviction to make the world a better place, the will to work together
on a platform of consensus and solidarity. Early this year, I introduced Malaysia Madani, a vision built on the pillars of core values that we believe are indispensable in any harmonious, thriving, and peaceful society. Compassion, ihsan and rahmah, respect, trust and amanah, innovation, prosperity, and sustainability. These basic principles and moral values also apply in the context of our relations with other countries. Whether it is G7 or G20 or G77 or APEC or the world's largest FTA, there is no denying that multilateral collaboration is the sine qua non for any effective and sustainable resolution to the crises that the world is beset with. In this regard, it bears stressing that Malaysia's commitment to the UN and the multilateral system is born out of the strong conviction that all countries, no matter how big or small, rich or poor, strong or weak, have a common responsibility towards creating a better world for tomorrow. The world and our future it is what we envision and construct it to be. Malaysia believes we can achieve this through greater trust and strengthen multilateralism. The United Nations can be the vessel to take us from despondency to a brighter future, from uncertainty to optimism, and from vulnerability to resilience. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat